Bab hadis tentang bersembahyang ketika masuk ke masjid. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Qatadah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dari kamu datang ke masjid atau pergi ke masjid atau masuk ke masjid, maka hendaklah dia mengerjakan 2 rakaat sembahyang sebelum duduk. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Qatadah lagi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama seperti makna hadis yang tersebut sebelum ini. Cuma dalam riwayat ini perawinya menambahkan thumma liyaq'ud ba'du. Selepas itu bolehlah dia duduk insya'a kalau dia mahu, aw liyadhhab li hajatih, atau bolehlah dia pergi untuk hajatnya. Babun fi fadlil qu'ud fil masjid. Bab tentang kelebihan duduk dalam masjid. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat beristighfar untuk seseorang dari kamu selagi dia berada di tempat sembahyang, di tempat yang dia mengerjakan sembahyang di situ, selagi dia tidak berhadath aw yaqum, atau selagi dia tidak berdiri. Dalam setengah nuskahnya bukan yaqumu dengan ada wa begitu, tetapi yaqum. Kalau hak tu lebih sesuai lagi dengan hak sebelum ni, ma lam yuhdith au yaqum, yakni ma lam yaqum, au tu ataf kepada yuhdith. Kalau dengan yaqum, yakni tak tanpa waw, itu lebih sesuai lagi. Allahumma ghafir lahu, yakni selagi dia tidak berhadath ataupun bangkit, yakni dari situ. Apa malaikat doakan? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Dengan sanad yang sama Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang dari kamu terus berada di dalam sembahyangnya selagi sembahyanglah yang menahannya, tidak menghalangnya, menegahnya untuk pulang kepada ahli keluarganya kecuali sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang hamba itu terus berada dalam sembahyang selagi ia berada di tempat sembahyangnya dengan maksud menunggu sembahyang. Malaikat berkata, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhu, Allahumma arhamhu, hatta yansarifa, sehingga dia pergi ataupun berhadas. Faqila, ada orang bertanya, maka ada orang bertanya, wa ma yuhdith, apa makna yuhdith itu? Abu Hurairah menjawab, yafsu wa yadrit. Yafsu yakni berkentut dengan perlahan, yakni tidak bunyi, tanpa bunyi, wa yadrit, dan berkentut dengan berbunyi. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang pergi ke masjid untuk sesuatu, maka itulah bahagiannya, itulah habuannya. Babun fi karahiyati insyadid dhallah fil masjid. Ini bab larangan mencari sesuatu barang yang hilang dengan mengangkat suara di dalam masjid. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Abdullah Maula Shaddad, beliau telah mendengar Abu Hurairah berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendengar seseorang mencari sesuatu barang yang hilang dengan suara, dengan mengangkat suara di dalam masjid, falyaqul, maka hendaklah dia berkata, la addahallahu ilaik, semoga tidak dikembalikan barang itu, semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu, kerana sesungguhnya masjid-masjid itu tidak dibina untuk tujuan tersebut. Babun fi karahiyatil buzaq fil masjid. Ini bab larangan meludah
dalam masjid. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau berkata bahawa Nabi SAW bersabda, meludah dalam masjid adalah satu kesalahan, dan kafarahnya, yakni penutup kesalahan itu ialah seseorang menimbus dengan pasir ataupun tanah. Diriwayatkan dari Anas lagi, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya meludah dalam masjid itu adalah satu kesalahan, dan penutup kepada kesalahan itu, penghapus kepada kesalahan itu, dafnuha, ialah menimbusnya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik lagi, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, an-nukha'ah fil masjid. Lalu perawi menyebutkan sama seperti lafaz hadis yang tersebut sebelum ini, cuma permulaan dia tu an-nukha'ah, yakni membuang hingus ataupun kahak, ataupun kita kata bahasa Kelantan kata geriak. Ya Allah belakalah tu. Hal lain serupa dengan hal tadilah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang masuk ke dalam masjid ini lalu dia meludah di dalamnya ataupun dia mengeluarkan kahaknya, maka hendaklah dia mengorek tanah ataupun pasir itu, waliyadfinhu, dan menimbuskannya. Kalau dia tidak melakukan demikian, maka hendaklah dia meludah dalam kainnya, kemudian membawanya keluar. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Tariq bin Abdullah Al-Muharibi, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang berdiri ataupun bangkit untuk mengerjakan sembahyang, atau syak perawi, apabila seseorang dari kamu mengerjakan sembahyang, maka janganlah sekali-kali dia meludah ke sebelah hadapannya, dan jangan juga ke sebelah kanannya, tetapi ke sebelah kirinya. Kalau sebelah kirinya itu kosong, ataupun di bawah tapak kakinya yang sebelah kiri, thumma liyaqul bihi, kemudian dibuatnya begini, mana ditimbus dengan kaki dia lah. Dia buat, kemudian dibuatnya begini, dia isyarat dengan kaki dia tu, kambuhlah, kambuh dengan pasir dan sebagainya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, katanya ketika Rasulullah SAW pada suatu hari berkhutbah, tiba-tiba dilihatnya kahak di sebelah kiblat masjid, maka naik marahlah Rasulullah SAW kepada orang. Rasulullah SAW pun marahlah kepada orang ramai. Kemudian Nabi SAW membuangnya, hakkaha, menggosok-gosoknya dengan sesuatu. Qala wa ahsibuhu qala, menggosoknya dengan pelepah tamar tadi. Thumma aqbala 'ala an-nas mughdaban. Kemudian Nabi SAW menghadap orang ramai dengan marah. Baginda bersabda, ayasurru ahadakum an yubsaqa fi wajhi, sukakah seseorang dari kamu diludah orang di hadapannya, di mukanya? Sesungguhnya seseorang dari kamu apabila menghadap kiblat, sesungguhnya dia menghadap Tuhannya Azza wa Jalla dan malaikat di sebelah kanannya. Oleh itu janganlah dia meludah ke sebelah kanannya dan jangan ke sebelah kiblatnya, tetapi hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya ataupun di bawah tapak kakinya, yakni yang sebelah kiri. Fa in ajila bihi amrun, kalau dia terdesak, falyaqul hakadha, maka hendaklah dibuatnya begini. Ibnu Ajlan menggambarkan kepada kami, yaitu diludahnya dalam kain, ambil kain sapu tangan dalam poket ni, bubuh, buat begitu. Ibnu Ajlan menggambarkan kepada kami, yaitu dengan dia meludah dalam kainnya, kemudian menggosok-gosok sebahagiannya dengan sebahagian yang lain, yakni sapu tangan saat ni
Bubur dalam poket. Begitu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah bin As-Samit. Beliau berkata, kami pergi kepada Jabir, maksud beliau bin Abdullah. Ketika itu beliau berada di masjidnya. Beliau pun berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke masjid kami ini. Di tangan baginda ada pelepah tamar ibni Tab. Pelepah tamar ibni Tab. Fa nazara, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tengok, dia nampak di sebelah kiblat masjid itu ada kahak. Fa aqbala 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menuju ke tempat kahak itu. Fa hattaha bil urjun, digosoknya dengan pelepah tamar tadi. Thumma qala, kemudian baginda bersabda, siapakah di antara kamu yang suka Allah memalingkan mukanya daripadanya? Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya seseorang dari kamu apabila bangkit bersembahyang, Allah berada di sebelah hadapannya, maka janganlah sekali-kali dia meludah ke sebelah hadapannya, dan jangan ke sebelah kanannya, hendaklah diludahnya ke sebelah kirinya, di bawah kakinya yang kiri, yakni di bawah kaki kirinya. Fa in ajilat bihi badirah, kalau ada sesuatu yang mendesak, kalau keadaan mendesak, falyaqul bi thawbihi hakadha, maka hendaklah dibuatnya dengan kainnya begini. Wa wada'ahu fi fihi, dia meletakkan pada mulutnya kain. Thumma dalakahu, kemudian digosoknya, bubur dalam poket. Begitu. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aruni abiran, bawakan kepadaku wangi-wangian. Abir, nama sejenis wangi-wangian. Faqama fatam minal hayy, maka bangkitlah, bangunlah seorang anak muda dari penduduk kampung itu, bersegera kembali kepada keluarganya. Dia pun membawa khaluq di atas tapak tangannya, membawa sejenis wangi-wangian lah di atas tapak tangannya. Fa akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambilnya dan diletaknya pada hujung pelepah tamar itu, kemudian disapunya bekas kahak tadi dengan wangi-wangian tadi. Qala Jabir, Jabir berkata, kerana itulah kamu melumurkan khaluq di masjid kamu. Jadi mana kalau begitu, kerana itulah kamu melumurkan khaluq di masjid-masjid kamu. Yang ni kira-kiranya, agaknya gitulah. Seterusnya riwayat daripada Abi Sa'lah As-Sa'ib bin Khallad. Ahmad berkata, bukan Imam Ahmad, yang itu kepada Imam Abu Dawud, yaitu Ahmad bin Salih tadi di awal sanad. Ahmad berkata, dia ni, yakni Abi Sa'lah As-Sa'ib bin Khallad ini adalah salah seorang sahabat Nabi SAW. Apa dia kata? Inna rajulan amma qauman, pernah ada seorang lelaki menjadi imam kepada satu kumpulan orang. Fabasaqa fil qiblah, dia meludah ke arah kiblat yang menjadi imam itu. Pada ketika itu Rasulullah SAW memerhatikannya. Rasulullah SAW pun selepas dia selesai bersembahyang berkata, dia tidak boleh menjadi imam kepada kamu. Fa'arada ba'da dhalik, selepas itu orang tadi mahu menjadi imam lagi kepada mereka, tetapi mereka menghalangnya. Mereka memberitahunya tentang kata-kata Rasulullah ataupun apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Dia pun bertanya, dia pun sebutlah perkara itu kepada Rasulullah. Yang ni orang kata begitu. Faqala, Nabi SAW kata, iya betul. Wa hasibtu annahu qal, dan saya rasa dia berkata, innaka adzaitallaha wa rasulah, sesungguhnya engkau telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Seterusnya riwayat daripada Mutarrif dari ayahnya, beliau berkata, saya telah pergi kepada Rasulullah SAW ketika baginda sedang bersembahyang. Baginda meludah di bawah tapak kaki kirinya.
Dengan sanad satu lagi begitu juga, cuma dia ada tambah, kemudian Nabi SAW pun menggosoknya dengan sepatunya. Seterusnya riwayat daripada Abi Sa'id, beliau berkata, pernah saya melihat Wathilah bin al-Asqa' di masjid Dimashq meludah di atas buri, di atas tikar, thumma masahu birijlih, kemudian dia menyapu dengan kakinya. Faqila lahu lima fa'alta hadha, orang pun bertanya dia, kenapa engkau lakukan begini? Dia berkata, kerana aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Baik, malam ni mula-mula sekali masih lagi kita ni berkenaan dengan masjid. Apa yang perlu dijaga, adab masjid lah. Apa yang perlu dijaga. Kalau kita perhati dalam hadis-hadis ni, sepanjang ni yang kita baca ni, semuanya mengajarkan kepada kita tentang kebersihan. Itu usulnya, asasnya. Iaitu seseorang Islam itu diajar supaya bersih pada pakaiannya, pada niatnya. Sebab itu suruh niat semua kerana Allah, niat kerana Allah belaka, daripada ambil air semaya lagi. Bersih pakaiannya, bersih tubuhnya, dan bersih tempatnya. Hak ni termasuk dalam bersih tempat. Hak ni cara ke masjid ni termasuk dalam tempat, bersih tempat. Hadis tentang sembahyang ketika masuk ke masjid. Yang ni bila masuk ke masjid, orang panggil sembahyang tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini adalah sunnah Nabi SAW. Diriwayatkan dari Abi Qatadah, Rasulullah SAW ada bersabda, dia kata, apabila seseorang dari kamu pergi ke masjid atau masuk ke masjid, maka hendaklah dia yusalli sajdatain, bersembahyang 2 rakaat. Dia sebut bersembahyang 2 sujud. Ataupun adakah sujud saja, 2 sujud saja? Tidak. Ini orang panggil, biasalah dalam hadis, dalam Quran disebutkan benda-benda yang seperti ini, orang panggil itlaqil juz wa iradatil kull, termasuk dalam majaz mursal. Itlaqil juz wa iradatil kull, sebutkan sebahagian tapi maksudnya semua sekali. Sembahyang maksudnya 2 rakaat, bukan 2 sujud saja. Sebelum duduk, daripada hal ni, min qabli an yajlisa. Ni atas butin ni, ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan kalau dia nak duduk baru ada sunat tahiyatul masjid. Kalau dia sekadar nak baiki kipah ke, nak baiki lampu ke, nak apa-apa ke, nak lalu saja ke, tidak. Kalau ada maksud nak duduk, kalau dia tidak ada maksud nak duduk, tak. Tapi ada juga yang mengatakan tidak, kalau maksud nak duduk tu lebih-lebih lagi lah. Kalau tidak ada maksud nak duduk pun, memang masjid itu perlu dihormati. Cara menghormati masjidnya lagu mana? Membesarkan masjid itu sebagai syiar, yaitu dengan bersembahyang 2 rakaat, walaupun tidak ada maksud nak duduk. Kemudian ada pula, mana ini mazhab Zahiri, tetapi Ibnu Hazm yang selalunya orang ambil dia, kemukakan dia sebagai contoh golongan Zahiriyah, dia tidak pula berpendapat begitu. Dia kata tidak wajib. Tetapi mana golongan Zahiri ni pun dia banyak kumpulan pula. Termasuklah Daud Zahiri. Banyak juga pendapat Daud Zahiri tidak serupa dengan Ibnu Hazm, walaupun sama-sama Zahiri. Jadi ada di kalangan ulama-ulama Zahir, ahli Zahir, dia kata wajib tahiyatul masjid. Wajib. Kalau tak sembahyang dosa masuk dalam masjid. Siapa kau perekat tu? Ini mazhab Zahiri. Tetapi kalau mengikut jumhur ulama, tidak. Jumhur ulama
mengatakan tidak wajib, hanya sunat saja. Hak sunat tu pun tengok keadaan. Tadi maknanya kalau ada khilaf, kalau maksud nak duduk baru ada sunat, kalau tidak maksud nak duduk tidak ada. Satu. Yang kedua, kalau orang tu sudah duduk, lagu mana? Kalau orang tu sudah duduk, apakah sudah habis dah sunat tu atau masih ada lagi? Khilaf pula situ. Khilaf pula. Ada yang mengatakan kalau duduk sebentar, lepas tu teringat, tak apa, masih tidak habis lagi waktunya. Tapi kalau sudah duduk lama, tak ada dah. Sebab dalam hadis ni dia kata min qabli an yajlisa. Ada juga yang mengatakan sebaik saja dia duduk saja, tak kira sebentar kau gapo, habis dah waktu dia. Maknanya jangan duduk. Sebab apa? Dia pegang dengan hadis ni lah, min qabli an yajlisa, sebelum duduk. Mana bila duduk sudah habis dah lah, masa dia tak ada dah. Di antara dalil yang menunjukkan tidak wajib apa ni tahiyatul masjid ini banyak. Di antaranya iaitu Nabi SAW pernah tengok orang masuk ke dalam masjid, lakoh belakang orang, lakoh dia nak pergi sah depan, dia lakoh belakang orang. Nabi SAW pun kata ijlis faqad adzaita, duduk kamu telah menyakiti orang. Nabi SAW tak tanya dia pula semaya dah ke tidak, atau semaya dulu, tak kata lagu tu. Sedangkan orang tu baru masuk, dia kata ijlis faqad adzaita, duduk kamu telah menyakiti orang. Nabi SAW tidak suruh semaya. Ini di antara pendapat ulama yang mengatakan tidak wajib semaya tu, tahiyatul masjid. Di antaranya yang disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, iaitu riwayat daripada Zaid bin Aslam. Dia kata sahabat-sahabat Rasulullah SAW selalu masuk ke dalam masjid, lepas tu mereka keluar dengan tidak bersembahyang. Maksud bersembahyang ni sembahyang tahiyatul masjid lah. Ini menunjukkan masuk dalam masjid lepas tu keluar dengan tidak bersembahyang. Kalau wajib, tentu mereka, yakni sahabat-sahabat Nabi SAW tak tinggal. Kalau wajib. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga kita sudah jumpa dah dulu, iaitu hadis Dhimam bin Tha'labah. Kita sudah jumpa dalam Bukhari, dalam Muslim pun ada. Dia tanya Rasulullah SAW tentang apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang semaya ni. Semaya. Nabi SAW kata semaya 5 waktu. Dia pun tanya hal alayya ghairuha, adakah hak lain hak wajib atas saya? Nabi SAW kata la illa an tatawwa, tidak ada kecuali kalau kamu buat sebagai sunnah. Ini menunjukkan bahawa selain daripada hak 5 waktu itu tidak wajib, termasuklah tahiyatul masjid. Itulah beberapa dalilnya. Di antara dalil lagi, tapi dalil ni yang dikemukakan oleh ulama bukan dalil daripada naqli lah, tapi dalil akli, iaitu tidak ada siapa pun, semua ulama, termasuk ulama zahir sekalipun, tidak ada yang mengatakan kalau nak masuk dalam masjid ni kena ambil air semaya. Tak ada. Maknanya masuk dalam masjid tak ada air semaya pun tak apa, semua kata lagu tu. Kalau masuk dalam masjid mesti kena semaya, mesti kena ada air semaya. Itu dalil akli. Ni menunjuk ni tak apa masuk tak ada air semaya. Sebab apa? Sebab tidak kena semaya. Sebab apa tidak perlu ambil air semaya dulu? Sebab tidak wajib semaya. Kalau wajib tentu dia wajib dah lah ambil air semaya sebelum masuk masjid tu. Ni tidak. Sedangkan amalan ini sudah turun temurun dah daripada zaman sahabat lagi lagu tu. Ramai masuk dalam masjid tak ada air semaya pun, ramai. Selalulah hal ni berlaku. Kalau lah wajib tentu dia tak tinggal, tapi keadaannya berlaku sebalik. Seterusnya yang satu lagi ni lebih kurang tadi juga, cumanya Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, cucu kepada Zubair bin Al-Awwam ni, Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dia meriwayatkan dari seorang lelaki Bani Zuraiq. Siapa dia? Seorang lelaki Bani Zuraiq.
Seolah-olahnya Imam Abu Daud nak mengisyaratkan hak tadi dia sebut dah, Amir bin Abdullah bin Zubair tadi, riwayat yang pertama tadi dia ambil daripada Ammar bin Sulaim. Jadi seorang lelaki dari Bani Zuraik itu Amir bin Sulaim lah, Ammar bin Sulaim lah, bukan orang lain, Ammar bin Sulaim. Jadi yang mubham di sini dia nak cerita, Imam Abu Daud nak cerita, kita nak tahu nama-nama yang samar dalam riwayat-riwayat hadis ni. Kita tak boleh tengok sah hadis, kena tengok beberapa hadis. Misalnya hak ni, sini samar, tengok hak tadi nampak selalu Ammar bin Sulaim itu orangnya yang dikatakan rajul min Bani Zuraik itu. Sebab riwayat ni ambil daripada Abi Qatadah juga, hak sebut tadi lah, sebut tadi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu wa zada, cuma ada tambahan thumma liyaq'ud ba'du insya'a. Kalau dia nak duduk lepas pada tu dia boleh duduk lah. Ini menjadi dalil kepada orang yang mengatakan kalau tidak nak duduk pun dia kena juga. Mana ada juga sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lepas tu kalau dia nak duduk pun boleh duduk lah. Menunjukkan kalau dia tak boleh duduk pun kena sembahyang juga. Ataupun dia boleh pergilah untuk apa-apa hajat dia. Mana kalau tak boleh duduk dia nak pergi pun tak apa. Ini sebab kita sudah tahu dah Abu Daud ni dia buat mari dalil bagi masing-masing kumpulan yang berbeza pendapat itu. Orang yang mengatakan tak boleh duduk, kalau duduk habis dia pegang hak mula-mula tadi. Orang hak mengatakan apa nama ni, kalau tidak nak duduk pun, tidak ada maksud nak duduk pun semaya juga. Orang hak kata kalau ada maksud nak duduk baru semaya, dia pegang hak tadi. Hak kata tak ada maksud nak duduk pun kena semaya juga, dia pegang dengan hak ni. Dia pegang dengan hak. Cumanya dari segi dia tarjih lah pula. Dah hak ni hak ni nampak gini, hak tadi tu nampak lain. Kita nak pakai hak mana? Lebih baik nak pakai hak mana? Dia tengoklah pula dari segi keutamaan. Hak tadi sebut dengan jelas Ammar bin Sulaim, sini tak ada sebut. Itu satu kelebihan dah tu. Dari segi penilaian hadis satu kelebihan ada. Mana sebab tu ada setengah ulama dia terjihkan waktu dia kata lebih kuat. Sebab apa? Sanad dia tu terang. Hak ni walaupun kita kata maksud Imam Abu Daud nak ayat orang tu la je ni rajul min Bani Zuraik dengan hak tadi, walau bagaimanapun masih samar. Samar itu dia memberi sedikit keraguan, tidak yakin seperti tadi. Maknanya perawi dia tu jelas molek, nama dia sebut molek, mana kira-kiranya isi dia tu pun dia ingat molek lah. Hak ni boleh jadi kurang ingat ke, riwayat dengan makna ke, riwayat bil makna ke. Hak tadi riwayat bil lafz, dia utamakan hak tadi. Gitulah cara. Sebab itulah ulama berbeza-beza pendapat tu. Baik, ini bab kelebihan duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid itu ada kelebihannya yang tersendiri. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini riwayat ni riwayat tinggi ni. Ni riwayat yang kedua ni. Kalau Imam Malik riwayat nombor 1. Riwayat nombor 1. Dia termasuk dalam silsilatul zahab, rantaian emas dia panggil. Qa'nabi, Malik, Abi Zinad, A'raj an Abi Hurairah. Tinggi. Orang kuat-kuat saja tu. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat berselawat. Maksud selawat ni iaitu supaya dia kata itulah minta ampun, istighfar. Daripada sinilah ulama-ulama faham bahawa malaikat kalau dia berselawat makna dianya bukan selawat supaya Tuhan selawat. Supaya Tuhan selawat kepada Nabi, supaya Tuhan selawat kepada orang mana-mana orang, bukan lagu tu. Dengan makna istighfar. Tahu mana? Ni lah dalam hadis. Dia kata Allahumma ghafir lahu, Allahumma arham. Itu makna selawat dia. Jadi kalau kita ambil maksud dia, kita kata beristighfar lah. Beristighfar untuk. Kita boleh terjemah. Tak payah terjemah makna berselawat lah. Beristighfar terus gitu. Tapi kalau kita pakai makna asal dia, berselawat, lebih umum lagi. Bukan istighfar saja. Minta dicucuri rahmat pun ada juga di sini.
Cumanya kita kena faham lah dulu lagi lah. Kalau malaikat selawat dia makna gini. Kalau orang selawat dia makna gini. Kalau daripada Allah selawat dia makna gini. Kalau daripada Allah selawat maknanya rahmat. Kalau daripada orang selawat maknanya doa. Kalau malaikat istighfar ataupun tarahum. Malaikat berselawat kepada seseorang dari kamu selagi dia berada di tempat yang dia sembahyang, selagi dia tidak berhadas ataupun berdiri dari situ. Maksud berselawat ni malaikat duduk doa ke dia. Ini menunjukkan kelebihan seseorang itu kalau duduk di tempat dia sembahyang dalam keadaan tidak berhadas, dalam keadaan suci. Ini juga kenapa ni? Kenapa? Kelebihan masjid lah. Imam Abu Daud nak ayat tu lah sini, kelebihan masjid. Sebab dalam masjid ni ada kelebihan tu. Padahal hadis ini lebih umum di tempat sembahyang ni mana-mana lah. Tapi Imam Abu Daud pakai di sini musalla di sini dengan makna masjid. Sebab dia mari dalam bab masjid ni, duduk dalam masjid ni. Maksud dia musalla di sini ialah tempat masjid. Bukan musalla ni balasah ke atau padang kata tempat orang sembahyang raya di setengah-setengah negeri tu, musalla dia panggil. Bukan situ. Ini maknanya kelebihan masjid. Malaikat khusus berselawat ataupun beristighfar untuk dia. Selama mana? Selagi tidak berhadas. Ini menunjukkan mana dalam masjid ni molek duduk dalam keadaan ada air sembahyang. Itu satu kelebihan. Sebab kalau duduk lain tak ada pula ada kelebihan tu selagi tidak berhadas ke apa tu tidak ada. Selagi dia tidak berhadas ataupun tidak bangun daripada situ, jadi inilah hak asalnya asasnya begitulah. Tapi bagaimana dengan orang yang banyak kerja? Kalau aku tu nak tunggu sembahyang 5 waktu lama benar lah. Habis batal air sembahyang, kita kata pergi ambil pula, naik duduk atas masjid pula. Bagi orang yang mungkin tidak ada kerja, senanglah mungkin boleh buat gitu. Bolehlah kita kata hak tua dah, kalau kita kata walaupun kita kata dia mungkin banyak kali berhadas, tapi dia boleh boleh ambil air sembahyang. Tapi kalau orang hak kerja lah ke mana? Situlah ulama heret tu. Sinilah peranan ulama tu. Dia kata yang pertama satu, makna dia di sini tidak mesti masjid, walaupun hak asalnya masjid. Hak tu ada kelebihan dia sendiri. Tetapi tidak khusus dengan masjid saja. Hak lain pun ada kelebihan juga. Balasah asalkan tempat sembahyang. Ataupun di rumah dia sudah tak boleh pergi dah masjid. Uzur ke? Tapi dia ada tempat sembahyang khusus dia. Tak boleh ke? Tuhan Maha luas rahmatnya. Hak malaikat duk minta rahmat, hak malaikat duk minta supaya Allah SWT ampunkan orang tu. Tuhan tu maha luas pengampunan dia, rahmat dia maha luas. Mana dalam kalau orang tu tak lagi dalam keadaan-keadaan tertentu, ada apa malaikat dia tak ada? Dia kata ada juga, sebab dia pegang dengan zahir hadis ini. Inilah faedah juga pegang zahir tu, dia ada keuntungan dia. Ketika-ketikanya kita boleh heret jauh. Walaupun Imam Abu Daud sini buat mari dalam bab masjid, maksud dia hanya masjid. Memanglah hak tu hak asal, orang lain pun terima tu. Musalla ni hak paling utamanya masjid. Tetapi apakah ini doa ini khusus dengan masjid saja? Berdasarkan umum musalla tu, lafaz musalla itu, dia kata tidak salah kalau kita heret anak lain. Tidak salah. Kalau kita heret tempat sembahyang, misalnya seorang tu uzur, ataupun kalau tidak uzur, tempat sembahyang di rumah dia, ataupun balasah ke mana-mana termasuk belaka. Itu satu. Yang kedua, selagi tidak berhadas, selagi dia tidak berhadas, hak ni kelebihan berada dalam keadaan suci. Di mana kait dengan masjid saja ke? Tidak. Ni golongan yang kedua ni kata. Hak lain-lain pun begitu juga. Ni perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, selagi dia tidak bangun. Kalau dia, kecuali kalau dia bangun untuk pergi ambil air sembahyang, itu tak kira lah waktu tu. Kalau dia bangun dengan maksud pergi ke lain,
pergi keluar masjid. Itu tak boleh. Setengah ulama kata bangun saja, tak boleh tu, duduk situ. Duduk ke dia? Tak akan duduk saja. Ikutlah. Buatlah apa-apa yang sesuai. Itu maksud dia naknya apabila duduk berzikir, duduk baca Quran, duduk mengaji dan sebagainya. Itu maksudnya nak suruh duduk tu. Duduk dalam keadaan ada semaya. Hak utamanya dan mengikut kebanyakan mazhabnya, ada semaya tu suatu yang mesti untuk baca Quran, pegang Quran. Maksudnya nak suruh baca Quran. Bukan duduk saja. Nak suruh baca Quran. Kalau kita kata nak ngatik, kalau kita kata nak tasbih ke nak gapo, tak payah ada semaya tu. Semua kata lagu tu. Hak perlu ada semaya ni gapo. Quran lah. Maknanya secara tidak langsung dia nak suruh kita duduk dalam masjid, tempat yang suci, tempat yang paling istimewa, baca Quran. Tu hak dia naknya. Hak dia nak. Situ pergi. Ataupun buat lain-lain pun tak apa, tapi hak paling utamanya baca Quran. Ada juga ulama yang mengatakan kalau dia pergi mari dalam batas masjid tu tak apa lagi. Ini orang panggil tak pergi lagi. Tak bangun lagi tu. Tak bangun lagi. Tidak meninggalkan masjid lagi. Hak maksud bangun ni pergi keluar masjid. Kalau selagi dalam masjid tu dia duduk dalam masjid, mungkin dia duduk cuci hujung masjid tu, tolong bersih, buat apa-apalah dalam masjid. Itu tidak maksud bangun. Bukan makna dia tidak dapat doa malaikat tu, tidak. Masih dapat lagi. Masih dapat lagi. Ada pula ulama ni pendapat seterusnya. Dia kata maksud di sini hak sebenarnya dia nak ikat ajaran ataupun pengajaran Nabi SAW. Dia nak tanam supaya orang ni terikat jiwa dia dengan masjid. Gitu. Bukan maksud dia nak suruh duduk cokoh dalam masjid gitu, tidak. Tetapi manusia ni kalau tidak dilatih duduk lagu tu, biasanya dia tidak terikat hati dia. Jadi ini termasuk dalam latihan untuk mengikat hati seseorang itu dengan masjid. Tetapi andai kata hati seseorang itu mu'allaqun bil masajid, sentiasa tergantung dengan masjid. Maksud tergantung dengan masjid tidak semesti duduk dalam masjid. Hati dia sentiasa ingat kepada masjid, ingat nak pergi semaya, ingat nak pergi semaya jemaah, ingat nak pergi ngaji, kait dengan masjid lah. Dia ingat semua, jaga tu. Maka dia termasuk dalam hak ni juga. Termasuk dalam hak ni juga. Hak tu agak jauh lah. Tetapi ada ulama yang mengatakan begitu. Hadis yang kedua ni maknanya sentiasa ataupun terus seseorang itu berada dalam sembahyang, yakni seperti berada dalam sembahyang pahala dia tu. Bukan maknanya apabila dia sudah habis sembahyang, lepas tu dia duduk cokoh tadi tu, pahala dia tu setara mana? Serupa dengan dia terus duduk sembahyang. Itu kelebihan duduk dalam masjid ni. Tetapi dia ada sebut di sini, tidak ada yang menegahnya daripada pulang ke rumahnya melainkan sembahyang. Maknanya dia pergi betul-betul kerana nak sembahyang, ikhlas nak sembahyang. Ini kelebihan sembahyang di masjid lah. Kelebihan sembahyang di masjid kan, tunggu sembahyang di masjid, itu kelebihannya. Tak ada orang lain. Ini atas ikhlas dia lah. Kalau dia tidak ikhlas pergi, boleh tak dapat lah. Kalau ikhlas dapat. Ini kalau kerana semaya saja, itu pun sudah dapat dah. Kalau campur dengan orang lain lagi, nak semaya gatek, nak pergi ngaji gatek, banyak lagi lah nak buat orang lain-lain, nak berzikir lagi, kita kata banyak lagi dapat. Begitulah. Ni hadis yang ketiga, seseorang hamba itu dikira seperti dalam sembahyang selagi dia berada di musallanya menunggu sembahyang. Nak mana menunggu sembahyang. Hadis ni lah dipegang oleh golongan yang ketiga yang anda sebut tadi. Mana kalau dia pergi ke mana-mana pun dia duduk tunggu sembahyang, dia duduk ingat sama kepada sembahyang, walaupun dia tidak duduk dalam masjid. Ni orang ni lebih mengikut ulama itu. Dia kata dapat juga selawat daripada malaikat untuk dia. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu hatta yansarifah. Tapi pendapat yang ketiga ni tidak sesuai lah. Sebab
Kalau di luar, apakah ketuk ni maknanya kena jaga betul juru benar air sembahyang tu, ada kalau ketuk? Tak ada siapa kata. Dengan sebab itulah, ini semua ni lebih sesuainya, hak paling tepatnya, hak asasnya, hak mula-mula sekalinya untuk apa? Untuk masjid. Tak lagi dah tu semua terima dah. Kelebihan duduk dalam masjid dalam keadaan suci. Sebab apa? Di sinilah tempat berhimpunnya orang-orang yang suci, makhluk yang suci, iaitu malaikat-malaikat. Dia suka dalam masjid. Sebab itulah disuruh bersih. Sebab malaikat tak suka orang kotor. Sebab itulah disuruh wangi. Yang menjijikkan dia tak suka. Sebab malaikat tak suka. Tempat dianya di masjid, sehingga dia balik ataupun pergi ataupun berhadath. Maksud berhadath di sini ialah berkentut. Kentut tu tak kira kentut besar ataupun kentut kecil. Yafsu tu maknanya kentut kecil lah kita kata. Hak tak bunyi. Yadrib tu kentut besar, tak kira, asalkan membatalkan air sembahyang. Bapa dia tidak sebut kencing? Tak, kalau nak kencing dalam masjid pula. Sebut hak kira-kiranya kira orang tak nampak lah kotor tu. Tetapi hakikatnya malaikat, kita sudah jauh dengan malaikat apabila kita di dalam keadaan kotor. Itu hakikatnya. Ini satu kenyataan yang kita dapat di sini, bahawa malaikat begitu suci sehingga dalam keadaan hak tidak nampak lah kita kata. Ketuk tu pun dia tidak suka dah. Mana nak suci betul. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang pergi ke masjid untuk sesuatu, itulah habuannya. Boleh hak tu ialah dia. Kalau dia pergi untuk sembahyang, boleh sembahyang. Kalau dia pergi untuk sembahyang dan ngaji dan lain-lain lagi, boleh banyak. Kalau dia pergi untuk dunia, boleh dunia. Boleh dunia. Boleh hak tu lah. Kalau nak boleh lah. Kalau tak boleh pun saja gitu. Tapi hadis ini tidak kuat. Hadis ini tidak kuat. Pasal ada Uthman bin Abil Atikah itu. Uthman bin Abil Atikah Al-Azdi. Ini kita baca sini dalam syarah dia sebut, Ibnu Ma'in kata laisa bil qawi, tidak kuat. Wa qala fi mawdhi'in akhar laisa bi syai', tak ada gapo. Yaqub bin Sufyan berkata dhaiful hadis. Nasai berkata laisa bil qawi. Di tempat yang lain Nasai kata dhaif. Abu Ahmad Al-Hakim berkata laisa bil qawi indahum. Di sisi ulama rijal hadis tidak kuat. Ijli berkata la ba'sa bihi, tak apa. Tak apa ni maknanya rendah benar ni. Ta'dil. Ada hak ta'dil pun rendah. Uthman Ad-Darimi mengatakan puji dia ni, dan dia kata dia ni orang yang betul. Abu Hatim meriwayatkan dari Duhaim, dia kata la ba'sa bihi, tak apa. Mana tak apa dia, la ba'sa bihi ni rendahlah. Lafaz pujian terhadap perawi yang paling rendah. Hak terima hak kata molek pun dia setara tu je. Dia ni qasal jund, periwayat cerita, ahli cerita di kalangan tentera. Abu Daud berkata salih. Salih ni pun rendah juga. Bukan salih dari segi bahasa tu maknanya juru. Orang salih, orang baik dah, tu lain. Ni salih dalam bab ni, usul hadis ni lain. Khalifah pula berkata thiqah dia, kathiral hadis, banyak hadis dia. Tetapi kebanyakan ulama hak besar-besar kata dia ni dhaif. Kata dia ni dhaif. Sebab itulah kita kata dhaif. Walaupun ada seorang dua hak kata dia ni boleh dipakai. Hak kata dia ni boleh dipakai. Tetapi kalau dalam kitab ada hak cetakan Arab tu, dia kata sahih. Tak tepat itu. Sahih lagu mana sekarang ni? Paling tinggi kalau nak pergi pun hasan paling tinggi. Tak boleh lebih tinggi lagi daripada tu, tak boleh. Dhaif munasabah.
Sebab apa? Ulama-ulama besar, ulama-ulama rijal yang besar-besar kata dia ni dhaif, tidak kuat. Maka hadis ini dhaif. Gitu. Tetapi isi dia ni dari segi sanad, isi dia tu betul ke tidak? Betul. Isi dia betul. Hak kita duk cerita kata dhaif ni sanad dia. Isi dia tu betul. Orang pergi ke masjid tapi hak ni tidak khusus dengan masjid, mana-mana pun lagu tu. Mana-mana pun. Boleh hak kita nak. Bahkan mari dalam dunia ni pun, kalau kita nak dunia, apa nama ni? Dalam Quran pun ada sebut, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha. Sesiapa nak hak cepat, kami beri hak cepat. Boleh hak tu. Kalau nak akhirat, boleh dunia akhirat dalam dunia. Kalau nak dunia saja, boleh dunia. Kalau boleh lah. Kalau tidak, ini bukan khusus dengan masjid. Dunia semua sekali lagu tu. Dia ada juga benda tu, walaupun betul dari satu segi, tapi ada juga kita tengok apa yang khusus dengan masjid. Waktu tidak khusus dengan masjid. Waktu tu dalam dunia ni pun lagu tu, seluruh dunia mana-mana. Tidak nanti dalam masjid. Apa tu kita dapat mengikut kita niat lah. Amalan kita tu innamal a'mal binniyah. Mana-mana pun. Tidak nanti dalam masjid. Babun fi karahiyati insyadid dhallah fil masjid. Ini bab larangan mengangkat suara, mencari barang yang hilang dengan mengangkat suara dalam masjid. Dhallah tu asal dianya binatang yang hilang. Binatang yang hilang itu asal dhallah. Tetapi kalau hak lain dia tidak sebut dhallah, tetapi di sini dengan makna barang hilang lah, tak kira lah binatang kau gapo, kau tak kira. Cuma sebut binatang tu lagi tidak sesuai lah, lagi tidak sesuai. Sebut binatang. Sebab apa Nabi SAW sebut binatang ini? Supaya orang-orang kita lah, orang kampung, kalau zaman itu duk jauh ke Kuba, kita kata duk jauh ke lembu. Muka dia pergi buat kerja baruh tu, buat kerja dengan Kuba, jadi sebut Kuba. Begitu juga di kalangan orang Arab, unta. Kita ni tidak unta, tidak Kuba, tidak apa dia, kereta, motor, boleh jadi belakang. Boleh jadi belakang, termasuk belakang lah. Zaman sekarang ni gitu. Maknanya pergi cari dalam masjid, geger. Maksud sini tak siri geger. Lepas tu menyibuk, menarik perhatian orang, mengalih perhatian orang kepada dunia. Hak tu tak sih. Hak tu maksud dia. Heboh. Tetapi kalau mengisytiharkan Tuk Bilal ataupun sebagainya, Tuk Siap, isytiharkan barang orang ni hilang. Jangan kau tinggal, kau kita kata handphone kau tinggal, kau kita kata apakah termasuk dalam ni? Tak termasuk dalam ni. Hak ni buat geger. Bahkan hak istihar, suruh istihar tu ta'rif barang-barang tu Nabi SAW suruh. Dan Nabi SAW suruh tu bukan setakat suruh begitu saja, dia suruh istihar di masjid lah. Memang sampai dia berbuat lagu tu. Hak istihar royak barang orang, hak hilang tu tak apa. Ni pergi cari, buat geger maksudnya. Kalau seseorang tu pergi dengan secara senyap-senyap, dengan secara apa nama ni, diam lah, dengan secara halus, pergi royak kutuk Imam kau, royak kutuk Siap kau, royak kutuk Bilal kau, kita ada hilang benda ni, kalau ada apa-apa minta sipai kau, gapo kau, minta tolong royak, tak apa lagu tu. Sebab itulah dia insyadid dhallah, mana meninggikan suara, cari barang, cari barang untuk dapat keuntungan dunia lah kita kata. Termasuklah juga di sini nego. Orang sama duduk jajar dalam masjid, heboh dalam masjid tu, nego. Buka gerai pula dalam masjid. Luar masjid tak apa, luar dalam masjid, orang panggil kawasan masjid tak boleh buka gerai kita kata. Apa lagi hak tak ada kena mengena dengan masjid. Kalau kita kata buku hak ada kena mengena, payah nak pergi kedai tu, kita kata hak nak bacanya, hak kita nak mengajar lah buku tu dalam masjid lah senang nak bagi, tak apa hak tu
Cuma dia tak sini tak sini geger, tak sini buka gerai khusus. Itu. Tapi kalau sekadar sebab dia dalam Tirmizi ada sebut dalam bab masjid ni juga, tak apa jual dalam masjid tu, tapi benda-benda yang munasabah, bukan sebagai buat satu tempat khusus dan geger. Tidak lagu tu. Masih khilaf lagi hak tu. Cuma kalau hak tak munasabah tak boleh lah jual nasi melauk misalnya, kita kata jual nasi dagang, hak tak munasabah lah, tak boleh. Itu yang tidak boleh. Lepas tu buat heboh pula. Jadi kalau ada seseorang tu daripada sinilah ulama mengatakan Nabi SAW kata masjid-masjid ni tidak dibina untuk tujuan tu. Daripada sini ulama-ulama mengatakan bahawa masjid ni dibina untuk mengingati Allah. Nombor satu sekali, mengingati Allah tu dengan mendirikan sembahyang. Wa aqimis salata li dzikri. Tu dalam Quran sebut tu, untuk mengingatiku, dirikan sembahyang. Baca Quran. Wa'az, mengajar. Wa'az tu makna mengajarlah, beri nasihat pada orang. Boleh. Tetapi kalau kuat sampai mengganggu orang, sampai mengganggu orang, itu Imam Malik kata makruh, walaupun mengajar, walaupun mengatik pun tak boleh, makruh. Tetapi ulama-ulama lain mengatakan boleh, tak apa mengajar. Cuma yang tak boleh tu waktu sembahyang tu, waktu orang duduk sembahyang. Kalau lepas daripada waktu sembahyang tu nak jaga masjid ni payah benar, tak mengajar sokmo lah, mungkin ada sokmo orang mari sembahyang tu, siapa boleh suruh dia mari lewatnya. Jadi dia sembahyang tu duduk tempat lain lah, tempat jauh lah kita kata. Tu tak apa. Jadi ulama-ulama lain mengatakan tak apa. Termasuklah Imam Abu Hanifah, Syafi'i apa kata tak apa. Tapi jangan pada masa sembahyang tadi. Hak asal lah, sembahyang hak asal dalam masjid tu. Sembahyang hak tidak asal tu tak kira. Sembahyang hak tidak asal tu tak kira. Sembahyang jemaah hak mula-mula lah, hak sekali dengan tu imam yang ditentukan, itu yang dikira. Masa tu tak boleh lah, masa tu sembahyang saja, tak boleh geger. Ini semua ni hak dalam hadis ni pengajaran jaga dia, tak sewi geger, tak sewi bising, supaya dalam masjid ni tenang betul. Itu maksudnya, barulah dapat khusyuk tu. Dan geger ni tidak sesuai, dia sesuai dengan kedai, dengan pasar. Kalau nak sesuai, sekarang ni pasar pun orang tak segeger dah. Orang nak senyap biar tenang. Geger tu cara tidak bertamadun, kata. Jadi dalam masjid lebih-lebih lagi lah. Itu maksudnya semua ni. Jadi apatah lagi hak benda-benda lain, hak agama ni pun, kalau tak kena gaya tak boleh. Lepas tu adalah beberapa perkara yang dikecualikan. Macam baru ni kita jumpa semasa dalam kuliah Muslim tu, misalnya berlian dalam masjid, tapi bukan masa sembahyang tu, masa lain. Aktiviti masjid ni luas, masa dia banyak lagi masa lain. Begitu juga disebut sini, dikecualikan akad nikah misalnya, boleh juga tu. Akad nikah tak apa, tapi jangan sampai mengganggu orang. Jangan sampai mengganggu orang nak buat hak tujuan asal masjid ni. Apa dia? Sembahyang. Jangan sampai lagu tu. Kemudian Nabi SAW kata, sesiapa yang dengar ada orang duduk geger lagu tu, hendaklah dia kata lagu mana? La addahallahu ilaik. Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, tidak mengembalikan barang yang kau geger tu, geger kerananya itu. Semoga Allah tidak mengembalikan kepadamu. Semoga mu tak jumpa sama benda tu. Maknanya engkau tidak beruntung, semoga engkau rugilah. Maksudnya rugi orang yang seperti itu. Sebab apa? Hakikatnya dia rugi orang yang seperti ini. Orang yang seperti ini hakikatnya dia rugi. Apabila dia rugi, sebab itu ya boleh kata ke dia tu yang Nabi SAW suruh kata, sebab hakikat dia memang rugi. Supaya kalau orang duduk mengajar geger misalnya, rugi, dia tak dengar boleh. Ganggu orang itu satu hal dah.
Rugi berlaku tu. Begitu juga apabila dia gagal lagu tu, dia kurang, salah satu kesalahan tu. Satu kesalahan. Lepas tu boleh dosa pula. Sebab apa? Kalau tidak, Nabi SAW dia tak beri doa keburukan untuk orang ni, tak beri. Ni dia suruh menunjukkan benda tu salah, dosa lah tu. Kalau orang tu tidak buat salah, buat apa dia doa keburukan tu? Suruh doa. Ini menunjukkan tak boleh, tak boleh, salah. Dengan sebab itu dia suruh doa rugi. Semoga, kalau kita kata semoga rugilah kamu, gitu. Jadi semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Mu tak dapatlah apa yang kamu sibuk-sibuk tu. Itu hak umum, mana yang dipakai oleh kebanyakan, boleh katakan umum, ulama pakai lagu tu, dan hak ni lah yang terbaik dalam memahami hadis ini. Tapi ada juga yang berpendapat, sebab dia mengikut bahasa lah, dia kata la, macam koma situ ada. Kalau bahasa kita Melayu kat koma lah, kita kata la addahallahu ilaik. Maknanya la addahallahu ilaik. Jadi la di situ bukan la nafi, tetapi la nahi. Hak tadi kita pakai semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, tidak mengembali, tidak, itu nafi orang panggil. Orang panggil ini ayat khabariyah, lafzan insya'iyah maknan. Mana dari segi zahir lafaz dia tu berupa cerita, tetapi dari segi makna dia tu adalah insya', yang ni doa, semoga, ada makna semoga. Kalau kita nak kira cerita kan, Allah tidak mengembalikannya kepadamu, tu cerita tidak mengembalikan kepadamu. Semoga tu mari mana? Mari daripada insya'iyah maknan itu. Inilah dia benda-benda ni berbahasa dalam ilmu balaghah lah tu, dalam ilmu balaghah. Jadi dia pakai la di sini dengan makna la nafi, tetapi ada juga ulama, tapi hak ni tak ramai, tak sepakat. Hak ni lah tak berapa molek, saja kita nak cerita ya. Dia pakai la di sini dengan makna la nahi. La nahi itu dengan makna jangan. Tak sah, tak sedut gegai lah maksudnya. Addahallahu ilaik. Dalam setengah-setengah riwayatnya dia kata raddahallahu ilaik. Jangan, semoga Allah mengembalikannya kepadamu. Jangan tu jangan gegebol lah, duk geganya. Tapi kita doa kebaikan untuk dia. Gitu pula. Semoga Allah, semoga tu duduk pada addaha tu, bukan la tu, pada la tu tidak. Jangan, yang ni jangan gegai tu. Semoga Allah mengembalikannya kepadamu. Kita doa baik ke dia tu. Dari satu segi nampak molek juga, sebab sesuai makna kita doakan kebaikan untuk orang tu. Molek, tapi tidak sesuai dengan maksud hadis ni. Sebab kalau lagu tu maknanya orang tak takut lah, tapi dari satu segi makna macam pujuk, waktu tu macam pujuk orang. Jangan tersudut gagal lah. Semoga Allah mengembalikan kepadamu. Tidak salah juga kalau kita kata lagu tu, itu pendapat ulama juga lagu tu, tapi kita tengok sini tidak berapa sesuai. Lebih mengancam lagi kalau kita kata supaya tadi, iaitu la tu dipakai dengan makna la nafi, bukan la nahi. Sambung selalu, la addahallahu ilaik, dibaca begitu. Sebabnya ulama mengatakan kalau kita pakai la tu la nahi, hak semoleknya dia kata la berhenti, lepas tu dia kata wa addahallahu ilaik, ada waw sepatutnya. Sini tidak ada waw. Bila tidak ada waw, maka lebih kuat dia ni dengan makna la nafi, bukan la nahi. Itu dari segi kaedahnya. Sebab itulah yang kita kata pendapat yang pertama tu lebih kuat dan lebih sesuai di sini, bukan pendapat yang kedua. Walau bagaimanapun pendapat yang kedua tu tak boleh dibuat saja. Dia pendapat orang pandai juga. Begitu. Sebab itulah dalam syarah ni pun dia ada sebut. Mana pendapat ulama juga. Sakit kepala juga dia nak tubik lagu tu pun. Susah juga, ijtihad juga lah orang kata. Ijtihad juga. Mana ada juga kaedah boleh juga dari satu sudut. Nampaknya kita berhenti sekat tu sebab ni panjang pula.
Seperti sekat dulu malam ni. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah.